Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Atira binti Muhammad Saleh. Saya daripada 5ST1. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya dan saya berumur 17 tahun. Ini adalah buku yang saya akan ceritakan kepada anda semua. Tajuk buku ini adalah Asrama dan penulis buku Asrama ini adalah Muhammad Fatrim dan penerbit dia adalah daripada buku fiksi. Jumlah muka surat dia ada 287 buah muka surat. Buku ini mengisahkan seorang pelajar bernama Dahlia yang berumur 16 tahun. Dahlia merupakan seorang yang bijak, cantik dan mempunyai keazaman yang tinggi. Dahlia ni dia teringin sangat nak tinggal di asrama. Dia pun meminta izin kepada ibu dan bapanya untuk tinggal di asrama. Tapi apabila dia tinggal di asrama, banyak kejadian yang pelik berlaku yang Dahlia sendiri tertanya-tanya kepada diri dia. Sekolah asrama dia ada seorang pengawal keselamatan yang bernama Pak Darus. Satu hari, Dahlia sedang lepak di biliknya dan dia ternampak Pak Darus beri makan ayam panggang pada satu makhluk yang berada di pokok ara. Di sekolah asrama Dahlia terdapat geng-geng pembuli. Satu hari Dahlia ni dia kena buli dengan geng-geng pembuli tersebut, sehinggakan dia mempunyai perasaan dendam terhadap pembuli-pembuli tersebut. Pada suatu hari, kawan sebilik dengannya iaitu Lena, May dan Farah ingin meminta bantuan daripada makhluk halus untuk mengganggu geng pembuli tersebut sehingga mereka keluar daripada sekolah tersebut. Selepas Dahlia dan kawan-kawannya meminta bantuan daripada makhluk halus tersebut, terdapat kejadian-kejadian aneh yang berlaku kepada Dahlia, seperti bunyi orang bercakap-cakap di luar tingkap, pintu terbuka sendiri, hentakan di loka, bilik berasap, dan pada satu malam tu Dahlia berasa sangat panas dekat bilik dia walaupun kipas dah buka. Hari Dahlia ni dia perasan asrama dia terbakar. Jadi dia pun suruh Lena, May dan Farah lari untuk selamatkan diri. Dan Dahlia sampai panjat pagar untuk selamatkan diri dia. Dan bila dia dah melepasi pagar, dia perasan di belakang dia ada pengawal keselamatan tu yang bernama Pak Darus. Pak Darus ni pun bertanya kenapa Dahlia panjat pagar di situ dan masih berada di asrama tersebut. Sedangkan semua budak-budak asrama yang lain telah berpindah ke asrama di bangunan baru. Dahlia pun menoleh ke arah asramanya semula dan Dahlia mendapati bahawa asrama tu kosong, seperti tak ada orang duduk kat situ. Dan Pak Darus pun pelik, kenapa Dahlia ada di situ sedangkan yang lain semua dah ada dekat asrama bangunan baru, dan dia dah kunci asrama tersebut dan pastikan tak ada orang pun dekat asrama lama tu. Dan tak sampai beberapa minit ada ustaz datang dan juga ustazah. Sebenarnya ustaz dan ustazah ni, cikgu-cikgu ni semua tengah cari Dahlia. Dekat mana Dahlia ada sekarang, sebab diorang pun pelik lah kenapa loka Dahlia masih kosong sedangkan pelajarnya ada. Ustaz cakap sebenarnya ada beberapa pelajar yang membuat aduan tentang Dahlia yang duduk dekat bilik tu, seolah-olah dia dengan ramai orang, tapi sebenarnya dia bercakap seorang-seorang. Dan Dahlia pun dia cakap dengan ustaz dia, yang dia sebenarnya cakap dengan kawan-kawan dia lah, iaitu Lena, May dan Farah. Dan ustaz tu kata yang mereka bertiga tu tak wujud pun sebenarnya. Dan sebenarnya kejadian yang berlaku kepada Dahlia ni ada kaitan dengan pokok ara tersebut. Dulu sebelum bangunan sekolah ni dibangunkan,
terdapat satu mitos yang mengatakan bahawa bangunan ni perlu ditanam beberapa kepala manusia untuk menjadikan bangunan itu kukuh. Terdapat beberapa orang yang dijadikan korban dan ditanam di bawah pokok ara ini. Dan semua ustaz dan juga pengawal keselamatan dan juga dahlia berkumpul di pokok tersebut untuk melepaskan roh-roh yang tak tenang di situ. Dan itu sahaja daripada saya, dan saya akhiri bicara saya dengan serangkap pantun. Pohon pedada di dalam taman, jadi idaman si anak rusa. Marilah semua, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua.